Fia Studio. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wassahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dzawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila Syekh Abdul Ghani Yahya wa Syekh Umar Yusuf. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Shadaqallahul azim, yang bermaksud Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah membalas, memperolok-olok dan membiarkan mereka berada dalam kesesatan mereka yang melampaui batas itu. Dan dalam satu hadis Nabi yang berbunyi, An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, atau kama qala, rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis. An Anasin, dari Anas, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, utlabil ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu sejak buayan hingga ke liang lahat. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadaratillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid dan juga kitab Minhajul Abidin. Yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan dan kefahaman kita terhadap urusan yang berkait dengan agama kita. Maka dengan keyakinan dan kefahaman itulah menjadikan kita ini hamba yang moga-moga dipilih oleh Allah untuk ditempatkan di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengasas maupun mudir kepada kompleks
Islam Darul Faizin Kedah ini, iaitu Ustaz Jafri Mahmudi dan seluruh ahli keluarganya dan juga ahli jawatan kuasanya yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung kitab Jawi Lama, muka surat 23. Kan? Bukan. Muka surat 22. Silap. 22 yang ke-7. Al-Qudrah. Betul? Yang Rumi ni 32. Al-Qudrah. Saya baca dulu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab yang ke-7, Al-Qudrah, artinya kuasa, kudrah Tuhan memberi bekas pada mengadakan dan meniadakan tiap-tiap suatu. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim, lagi azali, yang sabit, berdiri pada zat Allah Ta'ala, dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan mentiadakan tiap-tiap yang tiada, bersetuju dengan iradat. Benda apa ni? Ini kita sambung berkenaan dengan sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, yang wajib atas kita sebagai mukallaf mengetahui akan dia dengan jalan tafsil. Ini makna dengan jalan terperinci, satu persatu kita kena faham. Baik, sifat yang seterusnya kita nak mengaji ni, iaitu nama dia Al-Qudrah, ataupun cakap Melayu kita sebut sifat kudrat. Okey, sifat yang ke-7. Artinya Al-Qudrah itu artinya kuasa. Siapa yang berkuasa? Allah Ta'ala yang maha kuasa, berkuasa. Allah mempunyai sifat kuasa. Kudrat Tuhan dengan maknanya memberi bekas. Ini dipanggil ta'aluk. Okey, ta'aluk. Ini dah mula masuk sifat ma'ani ni. Okey, kita dah belajar ni, masuk sifat yang ke berapa ni? 7. Mana kita dah belajar berapa sifat sebelum ni? 6. Okey, sifat yang pertama dulu kita belajar, ingat lagi tak? Apa? Wujud. Ingat lagi. Yang kan masuk tahun baru tak ingat. Ingat lagi, alhamdulillah. Wujud, sifat wujud yang kita mula-mula mengaji dulu, sifat pertama tu, dia masuk dalam satu kumpulan. Nama kumpulan tu kumpulan nafsiyah, nama dia. Kumpulan tu nama nafsiyah. Dalam kumpulan nafsiyah tu dia ada satu sifat tu je, iaitu wujud tu. Dan wujud tu juga menjadi perbahasan di kalangan ulama dulu, berbahas-bahas berpanjang lebar sama ada dia adalah sifat ataupun tidak. Maka ada pendapat yang kuat mengatakan wujud ni sebenar-benarnya dia bukan sifat sebenar-benarnya, tetapi dia adalah hal keadaan yang nak menyatakan bahawa Allah tu ada, Allah tu wujud. Sebab tu disebut dia maujud fi zihin wa la maujud fi kharij. Dia ada pada pemikiran kita tapi tak ada boleh dilihat dengan mata kepala. Samalah juga kita ni, wujud ke tak wujud kita ni? Kalau kata tak wujud, tak lama tu. Kita ni wujud lah kan, boleh nampak. Tapi wujudnya kita tu, ni diri, contoh macam saya lah, ni diri saya. Kita pun cakap Ustaz Syakir sifatnya wujud. Sebab apa? Sebab dia ada.
Tapi sifat wujud tu boleh nampak tak? Boleh nampak? Sifat wujud tu tak nampak. Tapi dengan adanya saya itulah menandakan saya tu wujud. Sebab tu kata ulama, wujud tu sebenar-benarnya dia bukan sifat. Dia cuma nak menunjukkan benda tu ada, dia tu ada, diri tu ada. Dengan adanya diri itulah adanya wujud. Macam tu. Jadi itu yang pertama. Kemudian pula sifat kedua sampai sifat ke-6. 2 sampai 6. Ada berapa semua? 2 sampai 6 tu ada berapa? 5 sifat. 5 sifat ni dia masuk dalam satu kumpulan. Nama kumpulan tu salbiyah. Nama kumpulan tu apa? Salbiyah. Salbiyah tu dia berasal daripada perkataan salbun. Bukan sabun. Salbun. Salbun tu lah apa maknanya? Salbun tu maknanya penafian. Penafian. Kerana apa? Kerana sifat kedua sampai sifat ke-6 bermula daripada sifat apa? Kidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah. Ada 5 sifat ni. 5 sifat ni adalah sifat penafian. Dia menafikan Allah tidak begitu, tidak begini. Kahaza. Contoh kita ambil sifat kidam. Kidam tu menafikan Allah tu tak ada permulaan. Kan tak ada depan dia tu, tidak ada permulaan bagi Allah. Tidak tu kan penafian. Lepas tu sifat baqa. Apa makna baqa? Mengatakan bahawa Allah tak ada pengakhiran. Tidak lagi. Nampak? Penafian. Lepas tu sifat ketiga apa? Kidam, baqa, mukhalafah. Mukhalafah ni maksudnya Allah tak sama dengan sesuatu, tak sama dengan makhluk. Tidak lagi tu. Penafian lagi. Keempat, qiyamuhu binafsihi. Allah berdiri dengan sendirinya. Maksud berdiri dengan sendirinya, Allah tidak memerlukan siapa-siapa. Tidak lagi tu. Penafian lagi. Yang kelima, wahdaniyah. Allah bersifat dengan sifat esa tunggal. Artinya Allah tidak berduaan. Maknanya Allah tidak berbilang-bilang. Tidak berbilang-bilang, itulah sifat wahdaniyah. Jadi kalau kita tengok sifat kedua sampai sifat ke-6 ni, semua perkataan dia tidak. Maka sebab tu kata ulama, sifat 2 sampai 6 itu namanya salbiyatun, iaitu sifat penafian. Okey. Jadi di situ juga ulama merumuskan 2 sampai 6 tu bukan juga sebenar-benar sifat. Dia hanya nak menafikan Allah tak begitu, tak begini. Maka ada juga ulama menamakan sifat salbiyah sebagai sifat khabariyah. Khabariyah ni maknanya khabar, perkhabaran, memaklumkan, memberitahu. Dia sekadar nak bagi tahu Allah tak begini, tak begitu. Betul. Tetapi hakikat sebenar tak ada. Dia tak nampak dengan mata kepala. Maknanya maujud fi zihin la maujud fi kharij. Nampak di pemikiran tapi tak nampak dengan mata kepala. Sifat penafian tu. Contoh apa sifat, contoh macam kalau nak buat contoh pada diri kita, diri saya lah. Saya ni kan lelaki, betul kan? Lelaki maknanya tidak perempuan. Tidak perempuan tu sifat saya. Tidak perempuan. Tapi tidak perempuan tu boleh nampak tak kat saya? Boleh? Mana tak nampak lah. Cuma tidak perempuan tu sebagai khabar, memaklumkan saya ni bukan perempuan. Macam tu. Lagi apa? Tidak rendah. Saya tinggi kan? Tinggi lah tu. Kan? Jadi tidak rendah tu khabar, memberitahu bahawa saya tidak rendah. Tapi nampak ke tidak rendah tu? Tak nampak. Sifat tidak rendah tu tak nampak. Yang nampak sifat tinggi, tidak rendah tu tak nampak. Tapi tidak rendah tu sebagai khabar, memaklumkan, bagi tahu saya tu tak rendah. Begitu jugalah sifat salbiyah tadi, memaklumkan Allah tak gini, tak gini, tak gini, tak gini. Gitu. Jadi rumusannya ulama kata salbiyah ni pun bukan sebenar-benar sifat. Okey. Kenapa saya cerita semua ni? Sebab nak masuk kat kudrat ni.
Kemudian habis dah nafsiyah, salbiyah, barulah masuk sifat yang ketujuh. Start daripada sifat ketujuh ni dan tambah lagi 7 yang lain. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. Sifat 7 sifat ni dia masuk dalam satu kumpulan, nama sifat dia kumpulan ma'ani. Sifat ni kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. 7 sifat. 7 sifat ni dia masuk dalam kumpulan ma'ani. Kenapa dimasuk dalam kumpulan ma'ani? Ma'ani tu maksudnya 7 sifat ni sifat yang penuh dengan makna. Maksud penuh dengan makna, inilah sebenar-benar sifat Allah Ta'ala. Baru ini sebenar-benar sifat. Tu saya nak, sebab tu saya cerita dari awal tadi. Jadi nafsiyah bukan sebenar-benar sifat, salbiyah bukan sebenar-benar sifat, tapi ma'ani inilah yang sebenar-benar sifat. Tapi kita mengaji, kita panggil sifat jugalah. Wujud pun sifat juga, kidam pun sifat juga. Tapi dari segi fahamnya, yang sebenar-benar sifat, sungguh-sungguh sifat tu ma'ani sahaja. Sungguh-sungguh sifat. Kata ulama, maujud fi zihin wa maujud fi kharij. Maknanya nampak dengan pemikiran, nampak juga dengan mata kepala kita. Nampak dengan mata kepala. Nanti diizinkan Allah di hari akhirat, Allah izin, insya-Allah, moga-moga kita, Allah izin mata kita melihat sifat kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kita nampak dengan mata kepala kita sendiri. Contohlah, kalau kudrat pada nisbah makhluk, kudrat ni tenaga. Nampak saya riang, berlari, lompat pula atas meja ni mengajar, sungguhnya mengajar sampai panjat atas meja. Contoh, orang kata, oh, tenaga ustaz ni kuat sungguh. Dia nampak tak tenaga tu? Nampak tak tu saya riang tu tenaga tu. Jadi kedrat saya tu orang boleh nampak. Sifat kedrat tu nampak. Allah Ta'ala, kita akan dapat melihat sifat kudrahnya, kekuasaannya Allah Ta'ala tu nampak. Kadang-kadang ada orang Allah kasyafkan dia di dunia lagi, dia boleh nampak kekuasaan Allah dengan mata hatinya. Nanti di hari akhirat dia nampak dengan mata kepalanya sendiri. Tu sebab disebut sifat ma'ani ni adalah sebenar-benar sifat. Okey, boleh tangkap tu. Dan bila dia adalah sebenar-benar sifat, maka sifat ma'ani ini setiap sifatnya ada takluknya, kecuali satu saja, iaitu sifat hayat. Sifat hayat tak ada takluk, tapi setiap sifat ma'ani yang lain ada takluk. Okey, apa makna takluk? Takluk ni menuntut lebih sifat daripada zat. Dia adalah kelebihan kepada sifat tu sendiri. Contohnya, kita ambil sifat yang kita nak mengaji malam ni, iaitu sifat kudrah. Sifat kudrah ni dia ada takluk. Okey, apa makna kudrah tadi? Kita faham? Makna dia apa? Berkuasa. Jadi takluk dia taksir, yakni maksud dia memberi bekas. Nampak sebelah ni? Artinya kuasa kudrat Tuhan memberi bekas. Maksudnya sini, Allah bukan setakat berkuasa, malah kuasanya Allah memberi bekas. Itu maksud dia. Kita boleh tak cakap kita ni ada kuasa? Mana ada tenaga lah, ada kuasa. Boleh tak cakap? Boleh juga, tapi kuasa kita tidak memberi bekas. Itu. Sebab kuasa kita tak ada takluk, kuasa Allah ada takluk. Itu maksud. Tu maksud memberi bekas tu, takluk memberi bekas tu takluk, itulah maksud takluk. Faham tak? Contoh apa? Kita kalau nisbah kuasa pada makhluk, kita sebut dia kemampuan lah. Doktor ada kemampuan untuk merawat pesakit, tapi dengan rawatan daripada doktor itu, adakah dia boleh memberi bekas? Maksudnya boleh memberi bekas tu, adakah dia boleh bagi sembuh terus penyakit tu pun hilang macam tu saja? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu kalau kita sekali makan ubat, kita akan makan berkali-kali lagi. Betul tak? Mula jumpa appointment pertama,
Kan, jumpa doktor bagi sepapan dulu. Doktor kata ambil ni dulu ya. Makan, ingat ya, makan sampai habis, jangan skip. Balik taat, sami'na wa ata'na. Doktor kata pukul 9, 8.59 tak makan lagi. Punya tepat sungguh pukul 9 baru makan. Punya taat sungguh perintah doktor tu. Lepas tu doktor pesan pula, nanti bulan 3 appointment kali kedua. Datang jumpa saya lagi. Baik doktor. Bulan ketiga appointment kedua tu datang-datang, adakah doktor kata okey makcik tak payah makan ubat dah? Selalu macam tu tak? Dah, dia kata makcik tambah lagi 2 papan ya. Lama-lama ubat tu sebekas. Tapi jangan risau, kalau bekas tak ada kat rumah, boleh beli rempeyek kami. Habis makan rempeyek, bekas boleh buat isi ubat. Kan? Tu. Nak ceritanya makin bertambah. Sebab apa? Sebab doktor hanya mampu ikhtiar merawat, tapi dia tak boleh memberi bekas. Apa memberi bekas? Menyembuhkan daripada ada sakit jadi hilang tak ada sakit. Sebab tu itu kuasanya Allah. Allah Ta'ala ni kuasanya boleh mengadakan yang tiada, mentiadakan yang ada. Barang ada Allah boleh buat jadi tak ada. Barang tak ada Allah boleh buat jadi ada. Itu Allah. Selain daripada Allah, kita semua tak boleh. Dia tak boleh. Dia boleh pindah-pindahkan, boleh lah. Pindahkan dari sini ke sini. Macam saya pindahkan kitab ni dari sini, saya pindah ke sini. Tapi nak bagi kitab ni hilang terus, tak boleh. Hanya Allah sahaja. Tak boleh buat. Tak boleh nak bagi hilang ni, tak boleh. Kajilah sains macam mana pun tak boleh. Lepas tu kita belajar sains kan. Ingat lagi tak sekolah? Dia ada 3 fasa. Mula-mula fasa pepejal, berubah menjadi fasa cecair. Cecair berubah menjadi wak. Betul tak? Lepas tu wak boleh jadi baik cecair, boleh jadi balik pepejal. Dia boleh pusing-pusing situ ke, tapi pepejal tu hilang terus. Mana boleh? Tak boleh. Macam ais, kita panaskan dia jadi cecair, liquid. Lepas tu daripada air itu pula, cecair tadi kita panaskan lagi, lama dia jadi wak. Kan? Jadi wak. Lepas tu kita letak macam ada apa nama? Macam ada cermin ke apa atas ni, waktu langgar cermin ni jatuh, jadi apa balik? Jadi air balik. Air tu pula kita buh dalam bekas, masuk dalam TS, jadi apa? Pepejal. Hari ni kita belajar sains, okey? Jadi nak menunjukkan bahawa tu manusia boleh buat, makhluk boleh buat, dia hanya tukar. Tapi dia nak mentiadakan ais tu tak boleh. Ataupun asalnya ais tak ada, bagi jadi ada. Tak boleh. Takkan boleh. Buatlah macam mana, takkan boleh. Sebab kerja mencipta dan menghapus hanya Allah saja. Kita tak boleh nak menghapus, tak boleh nak mencipta. Jadi Allah sahaja yang berkuasa. Tu maksudnya. Kan? Sebab itulah bila kita mengaji dah akidah ni, soalan saya mudah ya. Adakah lama kelamaan minyak petrol akan habis di dalam bumi? Soalan saya. Cuba jawab. Adakah akan habis? Akan habis. Okey. Soalan saya lagi. Adakah oksigen makin lama makan habis, hilang oksigen ni, hilang? Jawab ke tak tu? Kan? Adakah lagi apa, ikan di laut makin lama makin sikit? Kalau semata-mata belajar sains, dia akan jawab, ya ustaz, minyak petrol makin lama akan habis. Soalan kedua pula, tadi saya kata adakah oksigen makin sikit? Kalau belajar sains sahaja, kita akan jawab, ya ustaz, populasi manusia semakin ramai, maka oksigen akan makin sikit. Lepas tu soalan ketiga tadi, kalau kita mengaji sains saja, kita akan jawab, ya ustaz, orang banyak makan ikan, lama-lama ikan tinggal sikit, dia kata. Tapi dari segi jawapan akidah, kalau orang mengaji agama, siapa yang cipta minyak petrol? Siapa yang cipta oksigen? Siapa yang cipta ikan? Adakah Allah tak berkuasa menambahnya lagi?
Kalau Allah boleh menambah manusia, why not? Why not? Allah boleh menambah nikmat dan rezekinya. Sebab tu disebut dalam Quran, setiap yang lahir akan lahir bersama rezekinya. Tapi kafir barat laknatullah ajar kita, lagi banyak pakai, lagi sikit habislah. Sebab dia pun bukan percaya Tuhan. Kita pergi ikut cakap dia buat apa? Akhirnya tu yang mereka berhujah. Manusia makin ramai, maka makin banyak penyakit, makin banyak makin kurang oksigen. Maka mereka ada satu projek, iaitu nak mengurangkan komuniti manusia, populasi manusia. Nak mengurangkan populasi manusia. Jadi supaya manusia ni tinggal sikit. Sebab apa? Kalau ramai sangat nanti oksigen tak cukup. Dia ingat Tuhan tu bodoh ke apa? Orang kafir tak apa, dia fikir macam tu. Kalau kita orang beriman fikir macam tu, macam mana iman kita? Macam mana akidah kita? Tu. Sebab tu penting belajar akidah. Malam ni baru kita faham, baru kita tahu, oh, inilah maksud kudrah. Allah Maha Kuasa. Allah boleh buat sesuatu yang tak ada, boleh jadi ada. Nak pelik buat apa? Minyak takkan habis. Oksigen takkan tak pernah cukup. Ikan takkan habis. Sebab apa? Sebab yang jaganya Allah. Kalau yang jaganya makhluk, tu memang habis. Nampak? Lepas tu macam mana pula telur boleh tak ada? Ada. Nampak? Itu dia nak menipu kita. Kita ngaji akidah, telur takkan tak ada pula. Kok mana boleh tak ada? Sebab nak mohongnya kita. Dia nak main harga. Sebab apa? Inilah kerakusan manusia. Kerakusan manusia. Sebab tu Allah sebutkan dalam Quran, tangan mereka sendirilah yang merosakkan dunia ini. Siapa tangan tu? Manusia sendirilah. Rakus, tamakkan dunia. Dia nak bolok seorang, dia nak kaya dia seorang. Dia tak nak kaya sama-sama. Islam ajar hidup bersama-sama. Tak, dia nak bolok seorang. Maka yang mana kaya, inilah kapitalis. Dia akan kontrol ekonomi. Kita yang susah, habis, tak ada. Dia naik harga, kita terpaksa beli. Tak boleh beli, duduk diam sajalah. Tak dapat beli telur, ambil je lah kulit telur. Kan? Gitulah. Ini kehidupan. Sebab tu Nabi tak ajar begitu. Ini pentingnya akidah, tuan-tuan. Akidah. Atau tuan-tuan cuba fikirlah. Dia kata, macam mana ustaz? Minyak kan dia ada stok dalam tu, lama habislah dia. Baik. Habis tu macam mana boleh budak boleh keluar daripada perut kita, perut orang perempuan? Mana dia datang? Ke dah simpan siap-siap? Betul tak? Tu. Dah Allah boleh tak tambahkan benda yang tak ada dalam perut bumi tiba-tiba ada? Macam mana Allah boleh buat dalam perut kita asal tak ada orang jadi ada orang? Inilah akidah, inilah iman, inilah yakin kepada Allah. Tapi bila kita tak mengaji akidah, siapa yang kita percaya? Allah atau orang kafir? Itulah rosak, tu bahaya. Lepas tu benda ni lah yang kita tekan sangat, tuan-tuan. Tolonglah didik anak-anak kita dengan pengajian agama. Jangan sibuk sangat dengan sains matematik. Ya, sains matematik itu bagus, baik, betul. Tapi kalau sains yang tak dipandu Quran dan hadis, dia akan merosakkan kehidupan dan keyakinan kita terhadap Tuhan kita sendiri. Apa guna sains mu hebat, matematik mu hebat, tapi mu tak kenal Tuhan. Sebab tu soalan pertama ditanya dalam kubur, dia tak tanya sains tu macam mana. Dia tanya karbon dioksida campur oksigen, jadi apa? Tak tanya. Yang dia tanya marrabbuka, tu soalan pertama. Siapa Tuhan kamu? Kamu kenal tak kenal Tuhan kamu tu? Kalau orang boleh kata minyak akan habis dalam perut bumi, bermakna dia kenal Tuhan ke tak kenal Tuhan? Kalau macam tu tanyanya dek malaikat marrabbuka boleh jawab tak? Tu soalan saya simple. Sebab tu soalan tu ditanya malaikat. Sebab tu soalan itulah yang ditanya oleh malaikat, nak menunjukkan kita ni sebenarnya kenal Tuhan ke tak kenal Tuhan. Okey, jadi kita mengaji. Ngaji. Jadi Allah Ta'ala itu sifatnya berkuasa, maha kuasa, dengan makna memberi bekas. Maksud memberi bekas tu dobek situ, nota kakinya. Mengadakan yang tiada, mentiadakan yang ada. Itulah kuasa Allah. Makhluk tak boleh buat. Itu kuasa Allah. Allah boleh buat, jangan risau, tak ada masalah. Takkan Allah cipta makhluk
tiba-tiba Allah tak ciptakan rezekinya sekali sehingga kan makhluk tu habislah hidup-hidup mati, mana pula macam tu kan? Allah cipta makhluk beserta rezekinya. Jadi sebanyak mana pun makhluk manusia atas muka bumi, sebanyak tu juga segala alam-alam nikmat yang lain, rezeki semua cukup. Ikan, ayam ni semua cukup, telur pun semua ada, jangan risau. Ada tiba-tiba tak yakin, tu bahaya. Pada mengadakan dan meniadakan tiap-tiap suatu, nampak? Allah Ta'ala berkuasa mengadakan dan meniadakan tiap-tiap suatu. Allah berkuasa untuk bagi ada, Allah juga berkuasa untuk bagi tak ada. Ada. Maka hakikatnya ialah satu sifat yang qadim lagi azali. Jadi maksud dia sifat kudrat ini hakikatnya ialah satu sifat yang qadim. Qadim ni maksudnya, qadim ni ambil daripada perkataan kidam. Kita belajar dah sifat kidam. Kidam ni apa? Tak ada permulaan. Jadi maknanya sifat kudrat ini tak ada permulaan baginya. Maksudnya kudratnya Allah tak bermula dengan tak ada. Dulu Allah pun tak ada kuasa, lah ni baru ada kuasa. Tak betul. Cakap begitu merepek. Kan? Kita dulu tak ada kuasa, sekarang baru ada kuasa. Tu boleh cakap gitu. Dulu kita masa belum lahir mana boleh buat apa-apa. Masa lahir pun tak boleh buat apa-apa lagi. Nak meniarap badan sendiri pun tak lepas lagi. Kemudian barulah Allah bagi sedikit tenaga, kemampuan, baru boleh meniarap, baru boleh merangkak, baru boleh berjalan, baru boleh berlari, lani boleh melompat. Lepas tu nak hujung-hujung pula Allah ambil balik, melompat dah tak boleh dah. Betul tak? Boleh tak melompat lagi? Saya pun tak boleh melompat. Sakit kaki. Nak melompat dah tak boleh dah. Berlari pun tak larat dah, cungak. Tak payah kata boleh, jalan pun cungak. Kan? Mula Allah dah tarik pelan. Lama-lama jalan pun tak boleh. Ada orang jalan pun tak boleh. Kena papah tahan dinding apa bagai semua. Merangkak lah pula. Dan merangkak pula tadi menyarap pula. Lah kali baring gitu senyap. Tu dunia itu seperti bumi itu kan bulat. Dunia kita, hidup kita tu macam bulat tu juga. Macam ni kita datang, macam tu kita balik. Lahir keluar daripada perut mak, mati masuk perut bumi. Tu perut juga tu. Gitu. Ke ada orang mati tanah atas awan? Ada setakat ni. Raja-raja pun mati dalam tanah tak? Sifat yang qadim lagi azali. Lagi azali maknanya daripada azali. Tapi jangan salah faham azali ni bukan waktu. Bukan sebab waktu tu makhluk Allah. Kan? Jadi azali bukan waktu. Azali ni nak mengatakan keadaan di mana Allah sahaja yang ada ketika itu. Lain daripada Allah semua tak ada. Kita ni semua belum dicipta. Tu keadaan yang nak maksudkan, itulah dipanggil azali. Jadi sifat kudrat Allah ni sejak azali lagi pada Allah, memang Allah bersifat dengan sifat kudrat, berkuasanya Allah tu. Adapun sifat kuasa kita atau kemampuan kita, dia datang kemudian. Kita ada dulu tapi kemampuan tak datang lagi. Lepas-lepas tu baru datang sikit-sikit kemampuan tu. Cakap pun tak mampu mula-mula. Wek gitu je bahasa dia. Lama-lama mampu minta mak dengan umi, baru boleh sebut satu-satu. Air, itu pun pelak-pelak lagi. Lepas tu lama baru boleh elok cakap. Baru petah cakap, dah makin besar pula tak berhenti pula cakap gitu. Lama-lama awak ambil balik pula cakap tu, dah tersasul pula cakap lah, tak boleh cakap lah. Senyap gitu je. Gitulah hidup kita. Sebab hidup kita ni ada mula dan ada akhir. Ada pun Allah Ta'ala tak ada mula dan tak ada akhir. Itu maksud dia. Yang sabit berdiri pada zat Allah Ta'ala. Maknanya sifat kudrat ni berdiri pada zat Allah. Maknanya dia duduk pada zat Allah. Sifat tu ada pada zat Allah. Itu maksud dia. Pada diri Allah. Maksud berdiri di sini juga dengan makna zat dan sifat Allah tu bersekali, tidak pernah terpisah. Bukan menempel bukan makna kerana ni zat Allah, ni sifat kudrat gitu. Tapi zat dan sifat Allah tu sekali. Gitu. Adapun sifat kudrat kita, sifat tenaga kita, kemampuan kita, sifat kita tu menempel saja. Ni diri kita, ini kudrat kita, tenaga tadi, kemampuan, dia nempel. Bila nempel boleh cabut tak?
Boleh. Sebab tu masa Allah bagi pinjam tenaga kat kita, duk nempel tenaga tungan kita, kita pun nampak bertenaga. So Allah ambil balik tenaga ni, hilang lah. Semua benda tak boleh buat. Seorang jaguh angkat berat, memang masa bahagian muda boleh angkat khok gitu. Dah bahagian angkat umur 88 agak boleh angkat lagi tak? Tak payah kata besi nak angkat berat tu, tangan dia sendiri tak boleh angkat dah. Berapa Allah ambil lah? Ambil cukup masa dah, Allah ambil balik tenaga dia tu, kedrat dia tu. Tak ada dah. Tu kita bahagian makhluk Allah tak ada begitu. Tu hebat Allah Ta'ala. Okey, baik. Yang sambil berdiri pada zat, jadi maknanya kemampuan kita ni bukan milik kita, hanya diberi pinjam oleh Tuhan. Adapun kudrat Allah memang milik Allah, sebab dia ada sungguh pada Allah Ta'ala. Tu maksud dia. Dengan dia mengadakan tiap-tiap yang ada dan meniadakan tiap-tiap yang tiada. Dengan kuasanya Allah Ta'ala itulah Allah mengadakan tiap-tiap sesuatu, dan Allah juga mentiadakan tiap-tiap sesuatu. Allah boleh hilangkan sesuatu dan Allah boleh bagi ada sesuatu. Dan kemudian dia kata bersetuju dengan iradah. Artinya sifat kudrat Allah ni bersepakat dengan iradat Allah. Iradat kita tak masuk lagi bab dia, cuma saya cerita sikit apa tu iradat, sebab dia dah sebut kat sini. Iradat tu artinya sifat Allah yang maknanya berkehendak. Jadi maksud dia kata bersetuju dengan iradat, itu artinya kudrat Allah, kuasanya Allah Ta'ala itu bersepakat atau berselari dengan iradat Allah, dengan kehendak Allah. Maknanya apa yang Allah buat, apa yang Allah adakan, apa yang Allah tiadakan, itu semua bertepatan dengan kehendak Allah. Itu maksudnya. Berbeza pula dengan kita. Kadang-kadang ada benda kita buat bukan dengan kehendak kita. Kehendak kita tak nak, tapi kita kena buat juga. Ada tak? Contohnya apa? Contohnya macam saya tadi masuk tol. Kehendak saya tak nak bayar tol, tapi kalau tak bayar, dia tak nak buka palang tu. Jadi saya terpaksa bayar. Jadi saya bayar juga, perbuatan saya tu bayar, tapi kehendak tak nak. Itulah kelemahan kita makhluk. Kadang-kadang kita kena buat satu benda yang kita tak nak, kita terpaksa buat. Allah tak ada istilah begitu. Allah tak ada keterpaksaan. Jadi apa saja yang Allah buat, itu adalah kehendak Allah. Apa saja Allah jadikan, tu kehendak Allah. Kalau Allah tak nak bagi jadi pun, itu kehendak Allah juga. Jadi soalan saya, setakat ni faham tak? InsyaAllah. Kalau faham, saya tanya. Siapa suruh kata faham? Jadi soalan dia, iblis ni kan jahat. Adakah dia jahat sendiri atau Allah yang nak dia jahat? Soalan tu, macam mana nak jawab? Atas kehendak Allah lah, betul lah. Jangan takut-takut. Ni kita belajar dah. Kan kita belajar ni kudrat dan iradat bersekali. Maknanya Allah yang berkuasa menjadikan iblis itu jadi jahat. Asal dia tak jahat lagi, nama dia Azazil. Waktu Allah yang jadikan dia jahat. Kenapa Allah jadikan dia jahat? Sebab Allah nak dia jahat. Allah nak dia tu jadi jahat. Dengan kekuasaan dan kehendak Allah, iradat, kudrah dan iradah Allah. Gitu, boleh faham? Ada. Tu jangan kata pula sian iblis. Ni siamu, kalau Allah mau jadikan jahat juga, orang tahu. Jadi sebab tu kita ni boleh duduk di Kedah ni, padahal ramai lagi manusia lain, kan? Tapi Allah lah yang pilih kita duduk di Kedah. Duduk Kedah satu hal, duduk pula majlis ilmu. Kalau duduk Kedah saja tapi majlis ilmu tak pergi, tak jadi tak? Duduk pula dalam majlis ilmu ni, ngaji pula. Siapa punya kehendak ni? Kita punya kehendak ke Allah punya kehendak sebenarnya? Allah punya kehendak berbetulan dengan kehendak kita, jadilah dia. Tapi kalau kita kehendak tapi Allah tak kehendak, takkan jadi. Jadi semua yang terjadi ni dengan kehendak Allah dan dengan kudrahnya Allah, dengan kuasanya Allah. Lepas tu bila kita faham benda ni, apa yang kita kena sebut? Alhamdulillah. Syukurlah. Alhamdulillah. Kan?
buruk-buruk aku pun, nakal-nakal aku pun, jahat-jahat aku pun Allah pilih aku. Saya bila duk mengaji dah benda ni dengan tok guru di pondok, sekali tu pernah saya dijemput satu ceramah di sebuah masjid tu. Kebetulan saya ceramah ni kursi ceramah ni kan. Kebetulan saya ceramah ni semalam punya ceramah Tuan Guru Haji Hadi punya ceramah. Lepas tu dia orang bagi tahu saya semalam Tok Guru Haji Hadi duduk kursi ni. Allah. Kita nak cakap macam mana? Memanglah dia tak ada, tapi bekas tempat dia duduk seorang ulama besar. Kita rasa macam mana? Rasa aku ni jahat. Aku ni tak layak. Dari segi ilmu pun jauh. Aku bukan alim pun. Tapi dapat duduk di bekas tempat duduk seorang ulama. Allah, ya Allah, kau pilih aku, ya Allah. Tu sebab tu rahmatnya Allah. Lepas tu pandanglah nikmat-nikmat Allah yang macam tu. Teruk-teruk pun aku ni, dulu aku jahil juga, dulu aku tak senonoh juga, tapi kau pilih juga aku duduk dalam majlis macam ni, duduk kat akidah ni. Terima kasih ya Allah. Moga-moga akhir-akhir kehidupan aku ni akhir yang baik. Walaupun mungkin dulu-dulu ada banyak kurang. Ni sebab apa ni? Qudrat dan iradat Allah. Bukan kita, Allah. Allah pilih kita. Syukurlah kan. Gitu. Ni itu tujuan kita nak mengaji ni. Ini yang kata kenal Allah ni. Bila dia kenal Allah, dia tak nampak diri dia, yang dia nampak Allah. Kalau dia tak belajar ni, dia tak kenal Allah, dia nampak diri dia. Dia marah. Bila nak daftar masuk, Ustaz Jafi tak bagi. Asal tak boleh? Ataupun bila dia dah duduk sini, dia buat salah, Ustaz Jafi suruh keluar. Asal saya nak kena keluar pula? Sebab dia nampak diri dia. Dia nampak diri dia, tak nampak Tuhan. Sedangkan yang boleh masuk Allah pilih, yang suruh keluar pun siapa buat? Allah tak. Gitu kan. Jadi pandanglah pada Allah kan. Pandanglah pada Allah. Cumanya nanti selepas ni dia akan ajar lebih detail lagi untuk macam mana nak pandang tu, supaya jangan tersilap pandang. Sebab ada dua pandangan nanti kita akan jumpa, iaitu Jabariyah dan Qadariyah. Jabariyah sesat, Qadariyah pun sesat. Jangan sampai pandang kita tu seperti pandangnya Jabariyah, dan jangan sampai pandang kita tu seperti pandangnya Qadariyah. Jadi kita berhenti setakat ni dululah dengan iradah. Nanti kita akan sambung. Adapun menyandarkan taksir memberi bekas tu, macam mana kita nak faham memberi bekas tu, nak sandar kat mana? Kita kena tengok kuliah kita pada kuliah yang akan datang. Tapi jangan balik lagi. Ada satu lagi kitab. Ya. Salam mana tuan? Qadariyah. Di dalam kelompok Islam juga ataupun di Islam? Pahaman mana? Okey, baik, bagus kat soalan tu. Ada pandangan dalam akidah kita juga, ahli sunnah wal jamaah, mereka ada pandangan yang keras, istilahnya kita panggil pandangan yang syadid. Mereka mengkafirkan. Mengkafirkan. Seperti apa nama kumpulan tu? Ahbash kalau tak silap. Ahbash ni ahli sunnah wal jamaah, tapi setiap dia punya pandangan semua keras-keras. Dalil lagi dalam bab akidah, siapa yang lari sikit daripada ahli sunnah wal jamaah, dijatuhkan kafir terus. Hukumnya kafir. Tapi ada ulama kita yang lain pula, sebahagian besar, tapi yang pandangan yang kata terus kafir ni kecil. Pandangan yang lebih besar, lebih ramai, dia memegang kepada sesat, tak sampai kata kafir. Sebab kafir ni berat. Bila kita kata kafir, maksudnya dia tu duduk dalam neraka selama-lamanya. Jadi nak hukumkan orang kafir tu takut, berat sangat. Sebab sampai Nabi pernah sebut, siapa yang menjatuhkan kafir atas orang beriman, sedangkan orang tu beriman, walaupun mungkin iman dia sikit sangat, kecil sangat, tapi dia masih lagi beriman, tapi kita kata dia kafir, maka kafir tu balik pada kita. Atas hadis ni lah sebahagian ulama besar dia berhati-hati nak menjatuhkan kafir pada seseorang. Jadi sebab apa? Dia punya prinsip gini, selagi mana dia mengucap dua kalimah syahadah, bertuhankan Allah dan bernabikan Nabi Muhammad, masih lagi dia tu syahadahnya sempurna, dan tu dia orang Islam. Cuma kita jatuhkan dia sesat. Apa makna sesat?
Mana sesat tak jumpa jalan balik. Betul tak? Jalan dia tu salah. Jadi jalan yang salah. Tapi nak kata kafir, kafir ni lain pula makna. Kafir ni kafir. Kafir ni maknanya tutup. Hati ni tutup terus. Tak masuk langsung cahaya iman tu. Tapi macam orang yang sesat, boleh jadi dia mungkin ada iman, tapi cara dia faham iman tu salah. Sama juga macam Wahabi. Sebahagian ulama, kebanyakan ulama tak berani mengkatakan kafir atas Wahabi. Cuma mereka katakan sebahagian besar fahaman Wahabi itu tak betul, sesat, salah dan sebagainya. Tapi nak kata kafir tak berani, sebab mereka masih lagi semayang, mereka bertuhankan Allah, mengatakan Nabi Muhammad nabinya. Lain macam Syiah yang sampai kata sepatutnya yang menerima wahyu tu Saidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Dia kata malaikat Jibril tersilap rumah masa hantar wahyu. Dia ingat malaikat Jibril JNT ke apa? Boleh tersilap barang hantar kan. Jadi kalau sampai menafikan kerasulan Nabi Muhammad, batal syahadah. Batal syahadah kafir. Tapi selagi mana tak batal syahadah, berat nak hukumkan seseorang tu kafir. Jadi berkenaan dengan Jabariyah dan Qadariyah, jadi sebagian besar ulama kata bukanlah sampai kata jadi kafir, tapi fahaman mereka itu salah lagi sesat. Supaya apa? Supaya kita jangan ikut fahaman tu. Tapi membicarakan mereka ni masuk dalam kategori beriman atau kafir, kebanyakan ulama meletakkan itu pada keputusan Allah. Wallahu a'lam. Tak berani nak mengkafirkan siapa-siapa, sebab takut kafir tu kena kita balik pula lah. Jadi biarlah Allah putuskan, Allah nak terima ke tak terima. Cuma dari segi kita yang nak mencari jalan kebenaran, ulama ajar jangan ikut jalan ni, jangan ikut jalan ni. Sebab apa? Jalan-jalan ni bahaya dan sesat. Ikutlah jalan yang sebenar. Apa dia? Akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan Jabariyah, bukan Qadariyah, bukan Wahabiyah, bukan Syiah, bukan macam-macam. Boleh dapat jawapan. Okey, insya-Allah. Boleh nah? Kita sambung pula kitab seterusnya. Tadi saya terlupa memfatihahkan ulama kita ni. Jadi kita buat sekali lagi lah. Khususan Al-Fatihah ila Al-Alim Al-Alamah Al-Arif Ar-Rabbani Maulana wa Qudwatuna Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani wa Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali At-Tusi Syai'ul lillahi lahumul Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baik. Kita sambung sedikit masa lagi dengan kitab kita, kitab bahagian tasawuf pula, iaitu kitab Minhajul Abidin. Untuk makluman bersama, kitab Minhajul Abidin ini adalah kitab terakhir Imam Ghazali karang. Lepas tu Imam Ghazali wafat, meninggal dunia. Jadi seolah-olah kata ulama, Minhajul Abidin ini seolah-olah menjadi wasiat oleh Imam Ghazali kepada kita. Jadi bila wasiat ni barang penting lah. Rugi kalau kita tak ambil wasiatnya, apa yang dipesan dalam kitab ni. Jadi kita sambung kitab Rumi muka surat 17. Kalau Rumi macam saya ni macam ni, iaitu pada maka adalah ia di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih. Betul tak? Okey. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, saya bacakan matan asal dia dulu, itu dalam bahasa Arab. Fahuwa fi kulli yaumin fi ziyadatin ila abadil abidina. Maka artinya, maka adalah ia di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih hingga selama-lamanya. Apa maksud di situ? Maka adalah dia, siapa dia tu? Iaitu hamba Allah yang berjaya. Siapa dia hamba Allah yang berjaya? Allah sebut dalam Al-Baqarah ayat 183. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasai mati. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan bahawasanya pada hari kiamat sahajalah akan disempurnakan balasan kamu. Balasan yang sebenar akan Allah sempurnakan pada hari akhirat. Kemudian faman zuhziha anin nar wa udkhil faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faz.
maka sesiapa yang zuhziha anin nar, dijauhkan dari neraka, neraka tu Allah jauhkan dia, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faza, maka sesungguhnya ialah orang yang berjaya. Jadi makna berjaya bukannya duit banyak, bukan harta banyak, bukan pangkat besar, bukan jawatan besar. Walaupun dia mungkin seorang yang tapa kedana kat dunia ni, tapi hari akhirat nanti dia dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan dalam syurga, dialah faqad faz, dialah orang yang berjaya. Tu makna berjaya sebenarnya. Jadi tapi bacaan berjaya tu di hari akhirat. Kan, hari akhirat baru tahu kita ni selamat tak selamat dari neraka, masuk ke tak masuk dalam syurga. Tapi sebenarnya simptom dia boleh nampak lagi di dunia. Kan? Dia punya kesan dia boleh nampak lagi di dunia. Macam mana? Tadi sebut dah, faman zuhziha anin nar, siapa yang dijauhkan dari neraka. Neraka ni sebab apa masuk neraka? Sebab apa masuk neraka? Sebab apa? Sebab, jangan takut-takut nak sebut. Jangan slow. Sebut je, sebab dosa dan maksiat. Jadi makna ayat ni tadi kata apa? Faman zuhziha anin nar, sesiapa yang dijauhkan dari neraka. Jadi neraka tu masuknya sebab dosa dan maksiat. Seolah-olah ayat ni Allah kata, sesiapa yang dijauhkan daripada dosa dan maksiat. Dunia tu kita boleh nampak dah, kita ni macam mana? Diri kita ni jauh tak dengan maksiat? Kalau jauh dengan maksiat, artinya jauh dengan neraka. Siapa yang jauh neraka, automatiklah wa udkhilal jannah, masuk syurga. Mana ada jauh neraka syurga pun jauh? Mana ada? Betul tak? Kalau saya diri dekat sini, saya dekat dengan almari ni, maka jauh pula almari ni. Tapi kalau saya diri sini, saya dekat dengan almari ni, jauh pula almari ni. Macam itulah juga syurga dan neraka. Syurga tu contohnya sini, neraka tu sini. Kalau orang tu jauh daripada neraka, maka dia dekat dengan mana? Syurga. Tu je kunci dia. Jadi siapa yang dunia lagi menjauhkan dirinya daripada dosa dan maksiat, automatik dia mendekatkan dirinya pada pahala dan ketaatan pada Allah. Barulah dikira wa udkhilal jannah, maka orang itulah faqad faza, orang yang berjaya. Jadi amalan kita buat malam ni, adakah amalan maksiat? Amalan yang mendekatkan diri kita pada Allah dan mendekatkan diri kita pada syurga. Ni. Tapi baru satu ni je, buat banyak-banyak kali, makin lama makin dekat, makin lama makin jauh pada neraka, dan makin lama makin dekat daripada syurga. Tapi tak jadilah kalau malam ni hangguk-hangguk, esok pagi kita nombor ekor. Jadi mula dah jauh, lepas tu dekat balik. Tak ada. Sebab itulah kena istiqamah, kena berterusan jauh daripada neraka. Kerana apa kena istiqamah? Sebab yang Allah nilai, yang Allah ukur ialah yang terakhir, bukan permulaannya. Sebab tu ada orang mulanya hidupnya baik, baik tak baik, kan? Umur 4 tahun lagi masuk dah pasti, kan? Dalam pasti pula baca khutbah siap, hebat, orang pakak puji dia. Lepas tu masuk umur 7 tahun dah mula hafal Quran, masuk tapis. Umur 9 tahun 30 juzuk dalam kepala. Hebat. Orang panggil hafiz cilik. Hafiz cilik, kan? Hebat dia. Lepas tu masuk mana pula? Ngaji pula pondok pesantren. Ngaji pula habis sampai ke Yaman. Lepas tu balik Yaman ngaji Mesir pula. Lepas tu Pah Mesir, Jordan, Pah Jordan, Kuwait, Pah Kuwait. Habis Nama dia pendek je, nama dia Ahmad je, tapi nisbah belakang banyak, kan? Ahmad Al-Fatani, Al-Tarimi, Al-Yamani, Al-Masri, macam-macam Sebab pun ngaji banyak sangat. Hebat. Tiba-tiba balik Malaysia, salah jumpa member, salah jumpa kawan ajak pergi kelab, dia kata, dengan alasan kita pergi dakwah orang dalam tu. Dakwah apa? Masuk cocok langit dia. Dundang sonok dah dengan perempuan keling apa semua. Tiba-tiba minum arak campur dengan ubat ekstasi apa semua, mati dalam tu. Allah pandang tak dia ngaji habis Yaman apa semua? Tak. Yang tu yang dipakai, dia mati dalam disko tu pakai. Peluk pula dengan perempuan pula. Tu. Mana makan tempat dia? Neraka. Neraka lah. Kan? Habislah. Sebab tu
Kita nak kena pastikan akhir kita baik. Soalannya di mana akhir kita? Kita tak tahu. Maka menyangkalah tiap-tiap hari adalah hari terakhir kita. Kan? Macam ni. Mungkin boleh jadi hari terakhir. Mungkinlah, bukan doa. Kan? Jadi kita buat pastikan kehidupan kita sentiasa baik. Itu panggil istiqamah tu. Gitu. Lepas tu dia kata tadi ni, maka adalah dia, yakni hamba yang berjaya tu. Maksud dia tu hamba yang berjaya. Berjaya macam mana? Masuk ke dalam syurga Allah. Itulah baru dinamakan berjaya. Lepas tu jadi hafiz Quran. Belum jaya. Siapa kata berjaya? Dia cuma hafiz, hafal Quran. Belum lagi melaksanakan perintah Quran. Baru hafal. Sebab tu saya tak setuju kalau jenis orang hanya hafal Quran tapi tak diajarkan dia ilmu fardu ain. Ilmu kerohanian tak ada. Dia cuma hafal aja. Tak jadi. Kan? Tak jadi. Sebab dia cuma menghafal, kan? Gitu. Ada. Jadi begitu. Tak ada istilah jaya. Jadi ulama belum tentu jaya. Tak payah kata jadi ulama. Jadi tok wali belum tentu jaya lagi. Tak ada istilah berjaya. Tak percaya baca dalam kitab Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Dalam kitab tu ada cerita tentang seorang wali matinya kafir. Wali, amalan dahsyat, semayang banyak, semua puasa banyak. Lah kali mati dia, mati kafir di sisi Allah. Ada. Habis jadi rosak. Sebab tu berjaya yang sebenar tu di hari akhirat nanti, melangkah kaki dua belah kakinya di dalam syurga Allah. Barulah kita nak lompat, nak joget, nak yahoo, tak apa. Sebab masuk dah. Sebab siapa yang masuk dah dalam, takkan keluar dah. Tapi selagi belum masuk, jangan relax. Jangan kata leganya dah habis hafal Quran. Belum lagi. Tu baru habis hafal, belum habis tunai. Siapa nak tegakkan ayat Quran tu? Kalau bukan kita semua yang mengaji tentang Quran. Kena bersusah payah pula, gitu gini. Kan? Sebab tu disebut yang dinamakan ikhlas itu, dia kata ulama, anta minhu ala wajalin. Engkau merasa bimbang-bimbang ke dalam hatimu hatta ta'lama, sehingga engkau tahu hal kubila amla, sama ada Allah terima atau tak terima. Kita dah buat ibadat, kita dah semayang, kita dah puasa, kita hafal Quran, macam-macam lah ibadat kita buat. Tapi persoalan last sekali, Allah terima ke tidak sebenarnya? Kalau Allah terima, mujur, nasib baik, alhamdulillah. Kalau Allah tak terima, macam yang tu kena ada kerisauan. Risau, takut itulah dinamakan takwa. Betul. Itulah makna takwa, merasa takut kepada Allah. Takut apa? Takut Allah tak terima. Bukan soal buat memang dah buat. Masalahnya Allah terima ke tak terima. Takut. Bila takut, apa dia buat? Dia akan jaga hubungan dia dengan Allah. Jangan buat slack sikit pun dengan Allah. Apa Allah suruh, dia buat elok-elok. Macam itulah. Macam kita jaga hubungan kita dengan seseorang. Contohlah, nak bagi kekal boleh duduk dalam kidah ni, kita kena jaga hati Ustaz Jafri. Macam tu. Kalau tak, nanti dia buang kita, habis kita. Contoh macam tu lah. Tapi ni baru sekolah. Kalau kena buang sini pun banyak sekolah lain. Tapi kalau Allah buang kita, ada Allah lain ke? Tu maksud dia, kan? Dunia tak apa lagi orang buang kita. Tapi kalau Tuhan buang kita, apa nak jadi pada kita? Itu maksud. Lepas tu dia takut sangat. Maka orang ni berjaya masuk ke dalam syurga Allah. Di dalam tiap-tiap hari berlebih-lebih. Maksudnya bila dia dah berjaya masuk syurga Allah lah, tiap-tiap hari berlebih-lebih hidup dia. Apa berlebih-lebih? Dengan makna bertambah-tambah nikmat yang diberikan kepadanya. Macam-macam, makin best, makin syok. Nikmat. Sebab tu saya cakap tadi, kalau dua belah kaki dah masuk dalam syurga Allah, nak joget ke, nak melompat ke, buatlah pun nak buat. Sebab dah memang Allah pilih dah, Allah berjayakan masuk syurga dah. Tak ada apa lagi. Tak ada lagi kesedihan, keazaban dalam syurga. Dunia tak apalah, kita terpaksa tempuh sedih, azab. Kadang-kadang ada orang diuji macam-macam ujian hidup dia. Susah. Sampai istilah orang kata apa, dah jatuh ditimpa tangga.
Saya tambah lagi, dah lah jatuh di timpa tangga, dilenyek lori. Macam tu. Maknanya nak cerita hidup ni bertimpa-timpa ujian, bertimpa-timpa kesusahan. Sabar, kerana semua ujian dan kesabaran itu Allah nak ganti dengan nilai pahala yang sangat tinggi, dan pahala itulah menjadi mahar untuk masuk syurga Allah. Bila masuk dah dalam syurga, tak ada lagi susah, tak ada lagi ujian, tak ada lagi azab. Cuma nak tinggal sabar sikit saja. Bak kata tok guru kami, tak usah pening lah. Hidup ni pejam celik, pejam celik, pejam tak celik-celik dia. Apa maksud? Sekejap je dunia ni. Jadi kalau kita mengharungi keperitan hidup, sabar sat. Tenangkan diri, ingat Allah banyak-banyak, sabar, tenang. Sekejap je dunia ni. Bawa pejam tak celik-celik dah, pejam. Lepas tu jangan pejam sangat, takut tak celik dah. Kan? Tu cerita dia. Jadi masuk dalam syurga dah, nikmat segala-galanya Allah. Sebab tu kalau kita merasa kebimbang, kita macam kita rasa susah hidup ni, kita ingat janji Allah tentang syurga. Jadi kita akan, orang cakap apa, motivate diri kita sendiri balik. Kita sabarlah, tak apalah, susah sikit, Allah janjikan sana lebih baik lagi. Kita jadi tenanglah balik. Tapi kalau kita asyik pandang susah kita tu, memang kita makin serabut. Macam saya pernah, yang saya cerita tu lah, saya kena ugut tu kan. Dia pernah report saya 3,000 report, yang hantar mesej ugut macam-macam, nak santau saya lah, nak sihir saya dengan sebab kes saya tu, yang ceramah saya tu. Jadi dia pun hentam saya macam-macam apa semua. Kalau setakat kita pandang hentaman tu, memang kita jadi kecut perut. Tapi kalau kita pandang janji Allah, kalau inilah dengan sebab ujian sebesar inilah menjadi mahar, tempat gantinya untuk boleh masuk syurga Allah. Lantak mu nak kritik aku, nak kata apa, buatlah apa mu nak buat. Mu nak sihir aku sampai mati, kalau dengan sebab mati kerana sihir tu Allah masukkan aku dalam syurga, aku tak heran sikit pun. Sebab memandang janji Allah. Itu para sahabat tak takut pergi berjihad. Perang Badar 313 lawan 1,000 lebih. Kalau tengok 1,000 lebih, kita Allah sikitnya, patah balik lain kali. Sebab kami tak cukup lagi, lain kali kita repeat bercakap gitu dengan musuh. Dah sahabat nak kata cepat serang, tak sabar ni. Sebab apa? Mandang janji Allah, bukan mandang nak balik rumah. Lepas tu sahabat berjihad bukan nak balik rumah, tapi nak balik syurga Allah. Sebab memandang janji Allah. Itu juga motivate dalam hidup kita. Kalau kita susah macam mana pun, sabarlah saat janji Allah lebih hebat lagi. Hingga selama-lamanya. Duduk dalam syurga bukan sekejap, abadan abada. Dunia ni seksa-seksa pun sekejap aja, kan? Tapi syurga selama-lamanya. Sabarlah sikit. Maka dia kata, hai apa daripada bahagia. Maksud hai apa daripada bahagia tu bukan hai gitu. Maksudnya alangkah bahagianya ia dengan memperoleh nikmat yang amat besar. Allahailah, kalau setakat ujian yang sekecil ini di atas dunia, tapi Allah ganti dengan nikmat besar, apa nak pandang sangat ujian tu? Macam tu. Bila kita tak nampak balasan nikmat Allah tu, memang kita rasa masalah dunia kita besar. Tapi kalau kita memandang ganjaran dan anugerah Allah yang lebih besar, ujian dunia tadi akan jadi kecil. Lepas tu kita disuruh semayang sebut apa? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Bila pandang Allah yang Maha Besar, lain akan jadi kecil. Masalah jadi kecil, dunia jadi kecil. Gitu. Lah ada apa hai sangat lah, Pau nak ugut aku dengan 3,000 report lah, tak kata 3,000, 3 juta report pun tak apa, aku tak heran. Kalau hang nak bunuh aku bagi mati, aku mati syahid. Aku balik bertemu Tuhan aku. Hang tu kalau mati dalam kafir, agak-agak mati jumpa siapa? Kita pandang situ lah, baru jadi berani, baru jadi kuat, baru kita tak gentar dengan musuh, baru kita tegakkan Islam dengan sebenar-benar tegak. Ini baru report, aku report polis. Jangan. Dah takut report polis, takut dah lah. Sebab apa ni? Kekuatan. Ni sebab tu penting kita mengaji ilmu-ilmu macam ni. Supaya kita takut pada Allah, bukan takut pada makhluk. Dan dia kata, hai besarlah nikmat Allah nak bagi. Dan hai apa lagi? Maksudnya situ, alangkah bahagianya ia dengan memperoleh nikmat yang, yakni dengan makna yang itu dengan makna kekal. Dan hai apa yang daripada iaitu dengan
mendapat kerajaan yang tinggi. Hai, dan hai apa yang daripada kerajaan yang tinggi. Maksudnya lah, apa yang kamu nak dapat nikmat ni semua ni daripada kerajaan yang tinggi, kerajaan Allah. Kerajaan makhluk tak boleh janji apa-apa pada kamu. Kamu buat kerja dunia sungguh-sungguh, berapa banyak dia boleh bagi kat kamu? Lagi-lagi kita kerja bawah orang, sungguh-sungguh kerja pulun. Bos kata datang pukul 8, pukul 4 pagi sampai dah, tidur depan ofis tu. Adakah dia akan naikkan gaji kita? Tak ada tu juga. Tak ada tu juga. Tapi bila kita datang lambat, padahal lambat 10 minit maki terus hidung kita. Itulah dunia yang kita pulun sangat tu. Padahal kita sungguh-sungguh pun dia tak pandang kesungguhan kita. Tapi Allah tak pernah mengenepikan kita. Lagi banyak kita buat amal, lagi dia sayang pada kita, lagi diberi ganjaran. Itulah sebab apa? Sebab kerajaan makhluk, kerajaan yang kedekut baik. Tapi kerajaan Allah, kerajaan yang maha tinggi. Yang hebat. Jadi kenapa tak pilih mendapatkan nikmat daripada kerajaan Allah. Dan hai lagi, dia kata hai lagi, alangkah bahagianya. Maksud hai itu alangkah bahagianya daripada hamba ini yang dibahagiakan dia. Beruntungnya aku jadi hamba yang dibahagiakan oleh Allah. Tadilah macam kita belajar tadi, dalam banyak-banyak makhluk, dalam banyak-banyak hamba, Allah pilih kita sebagai hamba yang duduk di majlis ilmu. Hai gitu. Nampak hai, alangkah indahnya, macam tu. Baiknya, pada aku kan baik sangat, tapi Allah pilih kat aku. Dia nampak syukur. Kan? Itulah seseorang tu dia masuk syurga, nanti dia nampak macam tu. Allah, aku ni kat dunia nak kata beramal sungguh tak juga, tapi masuk gak syurga engkau ya Allah. Terima kasih. Dia jadi sonok, terlampau syukur sangat dalam syurga tu nanti. Dan apa lagi? Alangkah bahagianya apabila mendapat pekerjaan. Pekerjaan artinya kedudukan yang digemarkan dia oleh orang yang melihat. Dan siapa yang tak nak kedudukan? Allah meletakkan kedudukan yang tinggi di dalam syurga, dia muliakan. Siapa yang tak nak? Semua orang nak. Tak payah kata syurga, dunia lagi orang nak kedudukan yang dimuliakan. Kita nak orang, kalau nak masuk kereta, orang tolong buka pintu. Jalan pula ada kapet khas untuk kita. Itu pun kita dah rasa terujanya. Padahal di syurga nanti bukan kapet merah ni dengan berlian mata apa semua. Baca dalam kitab Kifayatul Muhtaj, cerita tentang Isra' Mi'raj. Nabi naik ke langit, Nabi masuk dalam syurga, tengok syurga tu ditatah dengan permata mutiara yakut yang merah macam-macam, dengan delima intan payung semua dia. Ada. Tu. Gitu. Lepas tu orang kata apa? Mengizinkan suami kahwin seorang lagi. Pula dah ada ni. Dapat payung emas, kan? Tapi tu bukan hadis. Tu bukan hadis, tu kata ulama. Bukan hadis tu. Tu kata seorang ulama. Kenapa ulama tu kata begitu? Cuba kita fikir balik. Kita nak pakai payung ke dalam syurga ni? Bukan ada hujan pun dalam syurga. Buka payung apa? Tapi kenapa dia kata payung emas? Sebab apa? Sebab nak memberi gambaran, pada sisi perempuan ni dia suka bergaya. Sehingga kan sampai ke payung pun dia bergaya. Betul tak? Kalau handbag dia merah, payung pun merah. Kasut dia merah, baju merah, dia nak sama, matching. Dalam aksesori dia tu yang paling lekeh apa? Payung lah. Payung apa ringgit sangat. Beg tangan mahal lagi, baju mahal, semua mahal. Bahagian payung paling lekeh aksesori dia. Tapi lekeh-lekeh pun emas. Tu maksudnya. Dan kalau payung emas, beg tangan, macam itulah maksud dia. Tapi bukanlah dapat payung sungguh dalam tu. Sebab tu ni bukan hadis, ni kiasan ulama. Ulama kias. Maknanya pengorbanan yang besar dia buat. Bukan saya promot poligami. Tapi nak cerita tu, makna gambaran syurga tu. Hebatnya syurga ni lah, kan? Hebat sangat. Gitu. Sebab tu dia kata yang digemarkan dia oleh orang yang melihat, dan kelakuan keadaan yang dipuji. Sonok dalam tu. Keadaan ni sangat terpuji, hebat. Siapa yang tak nak, kan? Maka kesukaanlah bagi mereka itu, dan seelok-eloklah tempat kembali. Maknanya berbahagialah mereka di tempat kembali. Tempat kembali maksudnya akhirat. Mereka akan seronok dalam tu sepanjang-panjang akhirat, kekal selama-lamanya. Jadi
Susah sikit kat dunia ni, sabarlah. Tinggal lagi kita nak dapat masuk syurga nanti, seronok bukan main, untuk selama-lamanya. Maka ini doa. Jadi saya baca, kita aminkan bersama. Ni doa Tok Syekh. Kan? Doa Tok Syekh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Habis doa ni pun habislah kuliah kita ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Nas'alullahal barrar rahima subhanahu wa ta'ala ayyamunna alaina wa alaikum bihadhihi ni'mah al-azimah wal minnah al-jasimah wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Kami memohon kepada Allah yang maha baik lagi maha penyayang, maha suci dan maha luhur, semoga mencurahkan kurnia kepada kami dan kepada kalian dengan berbagai kurnia yang agung dan pemberian yang besar ini, dan semua itu bukan hal yang besar bagi Allah. Maknanya Allah nak kurniakan semua kurniaan itu mudah bagi Allah, dan kita mengharapkan mudah juga bagi Allah untuk berikan kurnia itu kepada kita semua. Amin. Wa alla yaj'alana minal ladzina la nasiba lahum min hadza al-amri illa wasfun wa sama'un wa ilmun wa tamannin bilantifa'in. Dan semoga Allah tidak menjadikan kita tergolong orang-orang yang tiada bahagian bagi mereka dari semua urusan penting ini, kecuali hanya sebatas gambaran, penyimakan, pengetahuan dan angan-angan tanpa manfaat. Dalam doa ni pula Tok Syekh doa minta, ya Allah, janganlah bagi kita ni belajar agama ni sekadar belajar saja, faham-faham gitu saja, baca-baca saja, kemudian ada pengetahuan saja, ataupun angan-angan saja boleh masuk syurga. Tapi apa kita belajar ni dapat kita amalkan, sehingga amalan itu Allah terima dengan amalan kita ni, sehingga mendidik kita jadi beramal dengan ikhlas, sehingga Allah terima amalan kita, dan akhirnya Allah terima kita sebagai tetamu di dalam syurganya nanti. Wa alla yaj'ala ma ta'allamnahu minal ilmi hujjatan alaina yaumal qiyamah. Dan semoga Allah tidak menjadikan segala yang telah kita pelajari dari berbagai ilmu sebagai memberatkan atas kita di hari kiamat. Dan kita minta jangan sampai ilmu kita mengaji ni dengan ilmu ni tadi menjadi hujah balik pada kita, dengan maknanya kita belajar tapi kita tak beramal. Akhirnya nanti hari esok di hari akhirat Allah tanya, kenapa mu belajar tapi kamu tak buat apa yang kamu belajarkan? Moga-moga apa kita belajar kita mampu buat dan kita dapat beramal dengan ikhlas, sehingga kan ilmu kita belajar tak menjadi hujah pada kita balik. Gitu maknanya. Wa ayyuwaffiqana jami'an lil amali bidzalika wal qiyami bihi kama yuhibbu wa yarda. Dan semoga Allah memberi taufik kepada kita seluruhnya dalam beramal kebajikan dengan ilmu yang telah kita pelajari itu, dan melaksanakan sesuai dengannya seperti apa yang Allah cintai dan redai. Erti taufik artinya ta'yid, kekuatan. Moga-moga Allah memberikan taufik. Dalam arti kata lain, moga-moga Allah memberikan kekuatan pada kita untuk mengamalkan segala ilmu yang kita dah belajar tu, supaya kita dapat melaksanakannya seperti yang dikehendaki oleh Allah. Innahu arhamur rahimin wa akramul akramin. Sesungguhnya Allah maha pengasih dibanding para pengasih, dan maha dermawan di antara para dermawan. Allah lah maha pengasih daripada seluruh yang mengasih, tapi Allah lah pengasih yang paling tinggi. Dan Allah jugalah maha pengurnia daripada sebarang yang lain yang mengurnia, tapi Allah lah yang paling tinggi kurniaannya kepada kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam wa syarafa wa karram. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada baginda junjungan besar kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarga baginda, dan mensejahterakan, memberi kehormatan dan kemuliaan kepada baginda. Amin ya rabbal alamin.